Baik. Jadi sebelum kita mulakan lebih lanjut tentang mengatasi gangguan dengan bidara atau kita nak pilih bidara dan sebagainya, jangan lupa share pada rakan-rakan. Urdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunal khamisah fatahlik, kata Nabi. Jadilah kamu, atau kama qala, ada bentuk hadis yang lain, jadilah kamu orang yang mengajar ilmu atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang, maknanya orang yang bukan mendengarkan ilmu. Udu aliman au muta'alliman ni maknanya jadi orang alim mengajar, atau orang yang belajar, orang yang belajar ilmu, ataupun orang yang mendengar ilmu. Beza. Kalau mendengar ni macam kita belajar juga, tapi dalam bentuk jarak jauh. Ada pun bentuk kita belajar yang disebutkan muta'alliman, orang yang belajar itu maknanya kita duduk menghadap depan guru betul-betul. Orang kata sama ada menghadap lutut ke, face to face ke, musyafah mulut kita dengan mulut dia, maknanya kita menghadap guru secara betul-betul serius dalam majlis ilmu. Secara online ni pun majlis ilmu juga, tetapi bagi saya dia dalam kategori kita kata mendengar. Tak adalah kita mendengar sebab kita dalam jarak jauh, kita duduk dalam perbuatan macam-macam, ada tengah terlentang, ada tengah berjalan, ada tengah driving dan sebagainya. Ataupun jadi orang yang suka kepada majlis ilmu. Jadi kita suka bila kita tengok kita like, bila kita tengok kita share, bila kita tengok kita ajak kawan-kawan kita yang lain, itulah au muhabban. Maka insya-Allah kita masih berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kumpulan yang menyukai akan ilmu agama. Wala taqnal khamisah, jangan jadi kumpulan yang kelima, tak terlibat dalam empat-empat perkara tadi. Fatahlik, kata Nabi, demikian orang ini adalah celaka kehidupan dia ataupun tidak baik kehidupan dia. Baik, dan sebelum tu saya tengok komen dulu, sebab nanti kan ada suara kata tak elok dan sebagainya, supaya kita boleh baiki. Zainab Rahmat, Assalamualaikum Sa'adi serta tim Ikhtiar Syifa, salam ma'al hijrah. Salam ma'al hijrah juga Kak, moga Allah berikan kehidupan kita semua yang lebih baik pada tahun ini insya-Allah. Nur Sakinah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Mala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian banyak lagi ni, Siti Zalikha, Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum, sebab dia jawab salam dulu, saya salamkan balik lah ya. Dan banyak lagi yang komen-komen yang menonton, saya ucap terima kasih pada semua. Jadi insya-Allah kita berkongsi pada malam ini tentang daun bidara. Oh, ada daun bidara satu tong kat sana, kejap saya ambil dulu. Ini baik. Ini kebetulan ada daun bidara yang kita memang nak guna untuk proses produk pada beberapa hari tu. So nanti saya tunjuklah ya. Jadi baik. Ni pun saya tunjuk, ni daun bidara tuan-tuan Daun bidara yang digunakan untuk perubatan. Daun bidara yang digunakan untuk perubatan. Daun ni dah kering lah. Ni kamera dia. Daun ni daun yang sudah dikeringkan. Ni kita dah kering beberapa hari. Kemudian baru menjalani proses, ada proses-proses dia lah. Baik. Jadi dalam daun bidara ni ada beberapa jenis daun bidara. Supaya kita tidak terkeliru dan tidak tersilap dalam memilih daun bidara untuk buat perubatan. Sebab banyak yang PM kita, Ustaz saya ada anak pokok bidara, Ustaz saya nak pergi nasri nak beli pokok bidara, saya pun pening kepala. Tuan-tuan nak buat apa dengan pokok bidara tu tadi? Kalau sekadar tanam pokok bidara dalam rumah, atau tanam di kawasan sekeliling rumah, maka dia tidak memberi kesan kepada proses rawatan bagi kita yang ada gangguan. Kesan bagi kita yang ada gangguan dengan bidara ini, bila ambil daun bidara tadi, diruqyahkan. Nak peruqyah tu ada satu hal pula, iaitu proses, iaitu amalan. Maka kita mesti melalui proses belajar. Ada ilmu secara bersanad. Kemudian kita beramal. Kemudian bila kita tiup dan kita baca, ambil daun bidara kita rebus ke, ambil daun bidara kita rendam ke, ambil daun bidara kita blend ke, ambil daun bidara kita tumbuk ke, apa saja metod, insya-Allah memberi kesan kepada kita yang ada gangguan. Tapi kalau kita bukan di kalangan golongan pengamal, memang kita orang sakit, dan kita pun tak banyak beramal, dan kita pun tak belajar dalam ilmu perubatan, maka kita kuatkan dinding diri kita dengan cara beramal perlahan-lahan. Dalam masa yang sama, kita jumpa orang yang beramal ataupun guna bahan-bahan yang telah ditiup oleh orang-orang yang beramal, itu adalah lebih baik. Jadi oleh kerana yang tanya daun bidara, anak pokok bidara, ada yang siap PM jual anak pokok bidara, nak bekalkan daun bidara lah, pokok bidara dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagus usaha inisiatif tu, tetapi maknanya kita perlu melalui bidang ilmu ataupun mengetahui secara detail lah ya.
Ada beberapa pokok bidara. Ada disebut yang pertama sebagai bidara upas ataupun sebut dia punya Meremia memorasa. Begitulah lebih kurang nama saintifik dia. Saya tak ingat sangat nama-nama saintifik ni sebab bila kita pergi cari daun bidara kita tak sebut nama saintifik. Tapi bila orang Google adalah. Tapi makna bidara upas ni satu jenis bidara, dia macam daun sirih. Dia bentuk tajam gitu. Kita boleh jumpa di kawasan tanah-tanah yang macam merah. Tanah-tanah merah maknanya tanah-tanah berbukit gitu. Ada bidara ni. Tapi tak banyak di tempat kita. Dia banyak di luar sana. Di Indon famous bidara upas ini. Bidara upas ni boleh diguna untuk perubatan herba. Maknanya ada khasiat untuk perubatan penyakit-penyakit fizikal lah. Dia digunakan sebagai herba. Dan ada juga orang yang tumbuk dan buat jadikan dia sebagai rempah ratus. Ini bidara upas, daun dia macam daun sirih. Ini kita tak guna untuk perubatan. Dan dia tidak berduri. Ini satu jenis bidara. Yang kedua adalah bidara laut. Bidara laut ni banyak. Kalau kita pergi tepi-tepi laut, kita tengok daun dia macam daun dia macam daun apa kita nak sebut. Dia buah dia merah-merah kecil-kecil. Daun dia kalau ada pokok-pokok tepi jalan tu yang orang buat sebagai pokok hiasan tu. Ada ataupun tuan-tuan Google lah. Yang ni pun dia ada berduri tapi tak besar. Duri dia tidak tegar. Duri dia sikit-sikit pada hujung-hujung sendi-sendi ranting gitu. Jadi tak banyak sangat. Buah dia merah-merah kecil-kecil. Itu disebut sebagai bidara laut. Dia duduk tepi-tepi pantai. Dia tak duduk kat tanah kubur. Dia tak tahu orang tak tanam dalam pasu dan sebagainya. Biasanya benda tu maknanya bidara laut tadi dia duduk di tepi pantai. Kita pergi ke Terengganu, ke Kelantan, ke patah mana-mana. Kalau cari patah straight tu tak ada lah patah-patah yang tepi-tepi bukit begitu. Ataupun ada juga tak semestinya tepi bukit. Maknanya ruang pantai tadi tu ada pokok-pokok yang ditanam. Ada kadang-kadang tumbuh ataupun mungkin kadang-kadang ada orang tanam. Itu bidara laut. Ini pun tak guna untuk perubatan ruqyah ataupun perubatan gangguan jin. Maknanya pertama tadi bidara upas, kemudian bidara laut dan kemudian yang ketiga adalah bidara Cina. Bidara Cina ni daun dia nipis, kemudian dia memanjang sikit. Dia memanjang. Daun dia macam daun mamu, tapi daun mamu tu daun mambu. Daun mambu tu dia daun samalah ya, daun mambu tu. Jadi kalau daun mambu tu dia bergigi-gigi begitu. Kalau daun bidara Cina ni dia tak bergigi. Dia terus panjang macam tu. Itu jenis daun juga. Dan daun dia warna hijau pekat sikit. Dia warna hijau pekat sikit. Warna hijau solid lah. Itu daun bidara apa tadi? Bidara Cina. Ini pun kita tidak guna di dalam perubatan. Dan dia pun ada buah juga. Buah dia macam buah kurma merah. Buah kurma merah ataupun red date tu. Mana dia ada saiz macam-macam lah. Ada kecil, ada yang besar. Ada buah dia, ada yang boleh sampai besar lah buah dia. Maknanya itu disebut sebagai bidara. Apa dia tak disebut sebagai bidara? Bidara Cina. Bidara Cina. Ini pun kita tidak guna di dalam perubatan. Pokoknya pun tak berduri sangat. Kemudian yang keempat adalah bidara, disebutkan bidara Vietnam. Ini tuan-tuan suka ni. Bidara Vietnam ke, apple Vietnam ke, bidara India ke, apple India ke. Ini sama 2 kali 5 belaka. Ataupun sebut bidara apple ke, apple bidara. Hak orang buat jeruk tu. Hak orang jual kat pokok-pokok nursery. RM20, RM30. Bidara ni kita tak guna untuk perubatan tuan-tuan. Dia tak berduri. Dia tak berduri. Duri dia tu tak cukup kuat. Dia tak cukup kuat. Jadi yang ni guna untuk makan. Boleh nak buat jeruk, boleh nak buat jeruk kuku, boleh nak buat asam boy, boleh ikutlah macam mana pun nak buat hiasan pun boleh. Sebab pokok dia tidak besar sangat. Kalau pokok bidara yang digunakan dalam perubatan ni beza. Ini kita sebut sebagai kategori yang kelima sebagai bidara yang kita guna perubatan lah. Boleh dipanggil bidara kampung, boleh dipanggil sebagai bidara liar, boleh dipanggil sebagai bidara Arab. Tiga-tiga nama ni biasa orang panggil. Jadi kalau orang sebut bidara Arab, kalau orang sebut bidara kampung, kalau orang sebut bidara liar, ini samalah tu. Pokok bidara yang besar.
Yang besar pokok dia tu, dia payah nak tumbuh sebenarnya. Tapi kalau kita tanam pun dengan kaedah tut. Kalau kita tanam pun dengan kaedah tut, kena rendam air dulu dan sebagainya. Dan dia agak payah nak tumbuh. Sebab dia bidara liar. Dia bukan jenis bidara kena ternak. Tapi kalau dia dah boleh tumbuh, dia senang membesar. Kena contoh selalu. Sebab pokok dia akan jadi sangat-sangat besar, sangat-sangat imbun. Pokok bidara ni, bidara ni disebut dalam Al-Quran. Kita sebut dalam bahasa Arabnya sidir, dalam bahasa Melayunya bidara. Ada orang buat bidara sidir. Bidara sidir tu sama lah tuan-tuan. Bidara tu bidara dah. Sidir tu pun bidara juga. Jadi maknanya dalam Al-Quran Allah sebut banyak. Ada beberapa ayat, dalam hadis pun ada Allah sebut fi sidrin makhdud. Maknanya Allah sebut fi sidrin tu ada fi sidrin makhdud. Dalam hadis Nabi sebut tentang mandi dengan daun bidara. Kata Nabi, arsiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu. Nabi SAW kata, maknanya mandikan dia dengan air dan juga daun bidara, dan kafankan dengan 2 baju, bisaubaini, kafankan dia dengan 2 baju. Maknanya dalam memandikan orang mati. Dalam hadis lain Nabi sebut mandikan dia 3 ataupun 5 kali ataupun 7 kali juga dengan daun bidara. Dalam hadis lain juga disebut tentang daun bidara untuk memandikan untuk orang yang baru masuk Islam. Dalam hadis lain juga disebut daun bidara untuk menyucikan perempuan-perempuan yang baru selesai haid digunakan. Kita pun insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam proses sudah beberapa bulan untuk keluarkan satu produk yang berkait dengan perempuan lah, ya. Yang tapi kita ni susah, kami di Ikhtiar Syifa ni tuan-tuan, kita tak petik ataupun kita tidak beli, orang kata parti-parti yang dah orang buat kita tak kenal. Ada sebahagiannya kita ambil, tetapi sebahagian utamanya memang kita guna daun bidara secara asli tu sendiri. Ni depan saya ni kita nak proses untuk akan datang. Ni daun bidara ni. Daun bidara ni nak dapat banyak ni pun bukan senang. Hampir 1 dahan lah ditebang. Kemudian dibuang ranting-ranting kecil dia. Kadang-kadang saya datang dengan anak-anak lah potong-potong daun-daun ni, dia kering beberapa minggu. Barulah kita boleh masuk. Ini nak guna untuk jus kurbi. Untuk jus kurbi ni tuan-tuan. Yang tuan-tuan minum jus kurbi ni, dalam ni ada puluhan helai daun bidara. Daun bidara mana ni? Daun bidara kampung. Dari bidara ni dia berduri. Kita kena guna pemotong ranting tu, pemotong daun tu. Dia berduri lah, kena pegang elok sikit, berduri kecil, tapi dia tidaklah sakit sangat. Tapi maknanya dia berduri, kita potong-potong bila dah kering lama, baru kita mixer ataupun blender dengan mesin yang industri tu tadilah. Baik. Jadi selesai kat sini 5 jenis daun yang orang kata apa, 5 jenis daun bidara lah. 5 jenis daun bidara. Jadi kita dah tahu kat sini. Jadi janganlah cari, ada yang tanya, ada PM, Ustaz saya nak beli pokok bidara tanam kat rumah. Yang tu nak beli bidara apple ke, nak beli bidara Cina ke dan sebagainya untuk buat hiasan, buatlah. Tapi kalau nak tanam bidara untuk tujuan nak ambil daun untuk perubatan, kena cari bidara kampung ataupun bidara liar ataupun bidara Arab tadi. Cuma dia peringatkan, bidara ni tak boleh tanam dalam pasu sebab pokok dia besar. Batang dia bila membesar, dia besar. Tak sama dengan bidara apple. Yang kedua, kalau kita nak buat hiasan depan rumah, dia besar, dia berduri, kena anak-anak nanti nanya. Jadi sebab tu kadang-kadang orang kita bila orang kenal tentang bidara, maka dia pun tengok dalam Google, tengok dalam Shopee, orang duk kata tanam pokok bidara, dia pun tanam juga. Orang kata pokok bidara lah hatu, dia pun tanam juga. Hatu dalam dia pun tak habis-habis lagi. Jadi maknanya kalau dia tu ada jin, elok-elok dia pergi beli pokok bidara tu. Pokok tu tidak memberi kesan kepada jin yang ada dalam badan. Cuma alamiah, jin itu bila kena dengan bidara, dia tak suka. Bila bidara itu diruqyahkan, maka perit, terbakar, luka, sakit dia. Itu sifat alamiah. Alamiah ni maknanya sunnatullah. Sifat yang memang Allah jadikan dia ni, tak diajar pun berlaku. Manusia kena pisah, terluka. Manusia kena api, terbakar. Manusia kena air basah, sejuk, kena ais. Maka syaitan ataupun jin ni begitu juga. Bila kena dengan bidara, dia sakit. Bila kena dengan lada hitam, dia sakit, panas. Bila kena dengan limau, dia perit, pedih, sakit, luka. Jadi itu adalah sifat alamiah dia. Manusia makan nasi, jin makan tulang. Manusia suka duduk tempat wangi, jin syaitan suka duduk tempat kotor. Tapi apakah semua suka duduk tempat kotor? Tidak.
ada yang baik, ada yang Islam, ada yang soleh, maka mereka pun suka kepada wangi-wangian. Tapi kalau jin tu makan tulang, apa yang Islam tu makan tulang juga. Cuma jin Islam makan tulang binatang yang disembelih. Jin tidak Islam makan tulang binatang yang tidak disembelih. Panjang lagi lah, kita tak bawa cerita tentang perbahasan alam jin. Saya rasa kita pernah cerita sebelum ni. Kalau ataupun kita ulang pada akan datang, kita tak cerita alam jin pada malam ni, takut lagi ke lain. Jadi kita cerita lebih kepada tentang daun bidara. Jadi saya ulang sekali lagi, bahawa jika kita nak guna daun bidara untuk perubatan, maka kita gunakan bidara kampung atau bidara liar atau bidara Arab tadi. Kalau kita nak guna untuk hiasan, terpulanglah nak ambil bidara laut tak hidup depan rumah. Mana bidara apple tadilah, ataupun bidara Cina tadi, kalau pokok-pokok tepi jalan, tanah luar. Kalau pokok-pokok tanah-tanah tu tak luar depan halaman rumah, nak tanam dalam pasu, boleh guna bidara Vietnam kat nursery tadi jual. Tapi saya ingatkan, itu bidara yang tidak kita guna untuk tujuan perubatan. Tapi kalau nak buat hiasan, kalau nak buat asam boy jeruk-jeruk, nak makan-makan, nak buat colek dan sebagainya, tidak ada masalah. Tak salah tuan-tuan tanam. Tapi jangan salah faham. Ambil pokok bidara RM30 kat nursery, letak keliling rumah, hujung sana, hujung sini, hujung sana, hujung sini, keliling rumah, dengan anggapan akan sembuh daripada gangguan. Jangan. Itu tipu daya jin. Bukan tipu daya jin, kita yang tertipu disebabkan tidak ada ilmu. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini dapat menjelaskan kepada anda semua, tuan-tuan semua yang ada masalah gangguan ataupun tanam pokok bidara ataupun nak gunakan daun bidara untuk rawatan. Jadi daun bidara Arab, bidara kampung, macam yang saya tunjuk tadi lah, rasanya dah tunjuk tadi. Ini bila dia dah kering. Ini dia dah mana kamera? Ni bila dia dah kering, dia jadi macam ni. Jadi daun ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau 7 helai Nabi sebut, kalau para ulama menggunakan dalam rawatan ni 7 helai. 7 helai ni berapa? Kalau timbang pun tak terasa dia punya gram. Saya timbang hari tu, kita buat formula, kalau 3 gram, lebih kurang 3 gram tu 100 helai daun bidara. 3 gram lebih 100 helai daun bidara. Yang ni saya tak tahulah berapa ribu ni nak dapat ni. Ini saya pergi potong sendiri itu beberapa kali. Kita ada juga sahabat kita di Pusat Rawatan Islam Darussalam tanam pokok bidara di Ulu Yam. Tanam 3 tahun lepas. Waktu saya mulakan bidara ikhtiar syifa ini, kita sembang-sembang, saya kata Ustaz cubalah tanam, sebab dia tanah dia memang buat pertanian lah. Mana dia tanam cili, dia bekalkan sayur kepada pasar tani dan sebagainya. Dah ada tanah lapang, dia kata nak tanam pokok bidara. Saya kata Ustaz tanamlah, insya-Allah ada rezeki yang lebih baik. Kemudian nanti kita fikir macam mana nak hasilkan maknanya sumber bahan yang baik. Sebab nak dapat bidara secara komersial ni susah tuan-tuan. Kalau kita order daripada China, kita tak tahu bidara apa, entah itu bidara China ke bidara Apple ke dia guna. Jadi ditanam daun bidara tu pokok bidara tadi 400 pohon. Daripada 400 pohon, hanya 140 pohon yang hidup, yang lain semua innalillah. Kemudian ditambah lagi, saya kira dekat 180 ke 200 pohon, ada lebih tinggi pinggang ataupun tinggi dada dah lebih kurang pokok tu ada kat Ulu Yam. Kalau ada masa nanti saya buat live tunjuk kepada tuan-tuan. Kita kalau ada rezeki insya-Allah boleh bekalkan daun bidara dengan kuantiti yang banyak bagi siapa yang berhajat. Ini benda 4 tahun lepas, bukan tanam hari ni ataupun 4 hari atau 4 bulan lepas, beberapa tahun lepas, dan alhamdulillah hari ni semakin baik, dan kita dalam proses mengeluarkan produk-produk yang baru disebabkan sumber daun bidara kita yang makin banyak lah kita boleh ada. Yang kalau sekarang ni kita guna di beberapa tempat lah yang kita petik. Depan sini masjid ni pun ada juga pokok bidara besar. Jadi nak guna daun bidara ni, dia banyak. Macam kami, kita masukkan dalam jus kurbi ni puluhan helai daun bidara ni. Setiap kali proses, kadang-kadang tak sampailah 1 tong, sebab 1 tong ni banyak tuan-tuan. Dan kita ada lab test daripada Mardi dan sebagainya. Jadi kita letak kuantiti, maknanya yang kuat untuk orang gangguan tu terasa kesan, dalam masa yang sama tidak memberi kesan mudarat ataupun gangguan kepada kesihatan fizikal. Takut dia makan daun saja jadi macam belalang, tak boleh juga. Dan dalam daun ni, dalam jus kurbi ni juga kita masukkan kurma ajwah. Kurma ajwah ni dalam bahasa saintifik dia ada kajian daripada biomedical punya
organisasi Zang apa dah tak ingat apa nama dia, tapi makni buat kajian antara banyak-banyak kurma, memang kurma ajwa sangat banyak kelebihan dia boleh meningkatkan sel darah anak, makni untuk orang kanser, leukemia dan sebagainya, sangat-sangat baguslah. Dan kita tahu dalam ni juga ada buah tin. Tuan-tuan yang makan sesudu jus kurbi rasa betul-betul tak sama dengan jus-jus yang ada di pasaran. Kita pun tak boleh nak press 1000 botol sehari ke seminggu ke, tak boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab kita ambil daun, kita buang, kita blend buah kurma tadi, kita rendam dia, kemudian kita masak dia pula dan sebagainya. Prosesnya sangat-sangat sulit ya. Alhamdulillah orang yang guna jus kurbi ni sangat banyak tindak balas dia. Baru minum petang telefon saya, minum pagi ni tengah hari telefon saya, minum petang ni malam ni telefon, ustaz saya sendawa, saya sesak nafas, ustaz saya sakit sangat, ustaz saya alhamdulillah. Bergantung kepada orang yang ada gangguan tu macam mana ya. Baik, jadi jelas terang apa yang saya sebut tadi tentang daun bidara. Daun bidara macam mana yang kita nak pilih untuk tujuan perubatan. Justru itu bila tuan-tuan mendapatkan bidara ataupun mendapatkan produk-produk bidara, dengan adanya ilmu yang saya kongsikan ini, bolehlah tuan-tuan buat penilaian macam-macam bidara kat sana. Wallahualam, mungkin semua guna daun bidara kampung, mungkin ada yang guna campur dan sebagainya, wallahualam. Cuma di peringkat kita, apa yang saya boleh sebut, maknanya kita gunakan bidara kampung, melainkan ada sebahagian parti tu kita campur juga sebab tak cukup stok lagi lah buat masa ni, sebab yang di pokok di ulu yam tu kita tak boleh proses lagi. Tapi yang tu pun dalam kategori bidara. Saya sebutkan juga bidara ni, kalau kita perasan juga ada satu bidara tu dia bidara ni juga, dia bidara kampung ni juga, tapi daun besar. Yang ni daun kecil-kecil. Ni daun kecil-kecil kan. Yang dia tu daun besar sikit. Daun besar. Yang daun besar lepas tu duri dia jarang-jarang dan tidak banyak. Daun tu juga antara dua pilihan itu, yang daun kecil, yang duri banyak, ini yang paling baik untuk digunakan dalam perubatan masalah gangguan. Ini ilmu yang Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail kamu cerita pada saya. Antara dua pohon ni ada dulu depan pusat rawatan, sekarang kita dah tebang satu tu, tinggal yang kita guna yang betul-betul kecil ni. Yang ni kita guna untuk buat rawatan. Dan daun kecil ni tuan-tuan, dia tidak ada buah. Bukan tak ada buah, ada buah. Tapi buah dia kecil-kecil je. Buah dia tak macam bidara apple tu lah. Tidak besar begitu, jarang lah makan. Dalam ni pun ada saya buah-buah dia tu. Ni daun bidara. Baik. Jadi jelaslah dengan apa yang kongsikan tadi, mudah-mudahan boleh membantu insya-Allah. Sambil-sambil tu saya tengok soalan-soalan yang tuan-tuan tanya, apa yang boleh saya jawab, saya cuba jawab. Ramai yang komen salam al-hijrah pada semua. Ustaz, macam mana nak atasi gangguan hatu raya dan macam mana nak apa gangguan tu, produk mana yang sesuai digunakan? Mungkin boleh terangkan apa fungsi hatu raya. Fungsi hatu raya, tuan-tuan nak tahu buat apa fungsi hatu raya? Tak payah tahu fungsi hantu raya. Tuan-tuan, hantu ni, hantu raya ke, hantu pocong ke, hantu lidi ke, hantu galah ke, hantu yang orang sebut hantu orang perempuan tu lah. Kemudian macam-macam jenis hantu ni, sama je jin belaka. Toyo pun jin juga. Cuma toyo tu anak hantu, jin budak-budak. Kerja dia mencuri. Dia tak boleh buat kerja lain. Dia nak merasuk dalam tubuh orang, dia tak mampu, dia tak kuat. Jadi hak jahat-jahat ni kita panggil toyo. Toyo tu jin budak-budak kecil. Jin kategori kecil. Dia kategori lain sikit lah. Bila toyo mencuri, panjang pula nak cerita pasal toyo. Toyo bila dia mencuri, dia masuk dalam rumah. Dia curi, dia tak boleh curi banyak. Sebab tu orang yang maknanya rumah dia dimasuki toyol, duit hilang sebab toyol ni, maknanya hilang sikit-sikit. RM30, RM50, lepas tu RM50 pula, malah esok RM80 pula. Sebab bagi dia tak boleh bawa banyak. Ada yang kata sebab dia berat bila bawa banyak tu. Wallahualam lah. Tetapi memang kalau toyol dia tak curi duit banyak. Kalau dia boleh curi duit banyak, buat apa nak curi di orang rumah tu? Pergi ke bank lah, masuk dalam ATM tu, masuk dalam bilik kebal ke macam mana, sebab dia toyol kan. Tetapi ingat, walaupun dia toyol, dia curi duit tu bukan benda halimunan, bukan benda daripada sifat jin, bukan benda daripada alam jin yang tidak nampak. Jadi dia tak boleh lah nak bawa duit banyak tarik begitu, orang tak nampak. Berat bagi dia nak membawa benda daripada alam dunia. Ini maksud berat ni. Berat bagi dia nak membawa suatu benda daripada alam dunia untuk dipegang atau dibawa masuk ke dalam alam jin. Begitu. Jadi kalau dia bawa besar, nak hilangkan rumah, nak hilangkan, tak boleh. Nak hilangkan sekeping duit yang kecil tu,
mungkin mudah bagi dia. Begitulah. Jadi jelas ya. Jadi maknanya produk mana nak guna, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ada gangguan, macam saya cakap sebelum ni juga, saya sangat galakkan tuan-tuan minum jus kurbi. Minum jus kurbi. Kemudian tuan-tuan mandi dengan mandian bidara. Daun kita dah tunjuk semua dah, daun bidara. Kemudian tuan-tuan sapu dengan minyak. Sapu dengan minyak. 3 ni kami namakan sebagai set pendinding diri. Orang yang ada gangguan, orang yang memang betul-betul serius, banyak simptom gangguan, nak scan pun wajib guna yang ni juga. Tapi kalau simptom tu lebih kurang, baru-baru nak tahu, atau tak berapa, tuan-tuan sendiri tak berapa percaya lagi dan sebagainya, takut tertipu, takut kata kami tipu dan sebagainya, tak apa. Tuan-tuan beli set asas ni, mandian bidara dan juga minyak bidara cukup. Mandi satu badan. Kenapa? Kerana jin ada yang duduk di tempat tertentu. Tak cukup dengan sapu minyak saja, tuan-tuan. Kalau kita sapu kat sini, jin duduk belakang leher ni. Kalau kita sapu belakang leher, jin duduk kat lutut. Jadi kita mandi satu badan daripada hujung rambut ke hujung kaki, supaya di mana saja jin tu berada, maka dia tetap terkena dengan bahan daun bidara itu tadi. Yang kedua, minyak ini menggunakan Presco, dia punya pati lebih kuat. Tetapi kita nak sapu minyak satu badan mungkin tidak sesuai, walaupun ada yang buat macam tu. Tuan-tuan ambil minyak ni tadi, maknanya macam mana cara kita guna minyak ni, saya sebutlah sambil-sambil kita kongsi. Minyak dia macam ni. Jadi kita titih minyak ni tadi, bismillahirrahmanirrahim. Kita titih minyak ni tadi, kita sapulah. Sapu belakang leher ni dulu. Sapu belakang leher ni. Sapu belakang leher ni. Sebab apa sapu belakang leher ni? Sebab jin, sebagaimana kita bincang sebelum ni, bila dia masuk dalam tubuh seseorang, maka tempat pertama yang dia ganggu adalah di otak. Bagi orang tu pening kepala, bagi orang tu lemah semangat, bagi orang tu emosional dan sebagainya. Kalau dia gangguan menyeluruh, orang tu dah jadi tak sedar. Itulah terjadinya histeria, tidak sedar, pengsan dan seumpamanya. Jadi tempat dia ganggu adalah tempat di otak. Sebab tu kita sapu belakang ni, semua ni sapu belakang ni dulu. Sebab tu pergi pusat rawatan pun dia akan tekan kat sini. Dia tekan kat sini, dia tekan kat sini. Kat rambut ni dia ada tak? Rambut tu dia tak ada, tapi di kepala tu dia ada. Cuma nak sapu minyak macam mana? Sebab tu gunakan mandian itu tadi. Supaya bukan nak suruh kena rambut tujuan dia, nak suruh kena kulit kepala itu tadi. Jadi kita sapu minyak kat sini, kemudian kita sapulah kat sini sikit. Kenapa saya share sapu kat sini sikit? Kerana kadang-kadang kita bekerja, ada sahabat kita yang ada gangguan. Kita pergi masuk kedai, pergi rumah orang, pergi mana-mana tempat, mungkin ada tersempak dengan mereka yang ada gangguan. Maka kita mengharapkan bila mana mereka memandang kita, bukan dengan pandangan jin yang datang bersama. Jadi kita melindungi kita punya pandangan mata. Kan ada satu penyakit yang disebutkan sebagai ain. Ain tu bukan penyakit. Ain tu bukan penyakit. Dia adalah satu panahan yang datang daripada hasad dengki dalam dada, pandang melalui mata. Dia tengok orang tu dengan pandangan yang sangat jahat, yang sangat dengki, yang sangat nak marah. Maka jatuhlah sakit orang tu tadi jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkannya. Jadi kita siapa tadi kita minta Allah lindungi, kerana dalam ni bukan untuk gangguan jin saja, tapi dia dibacakan dengan ayat-ayat syifa, dibaca dengan ayat-ayat amalan kendiri, dibaca dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan dia pendinding diri kita. Kemudian kita sapu di sendi-sendi. Sapu sendi-sendi. Sebab jin suka duduk di sendi-sendi. Itu pasal orang tu sakit pinggang, orang tu sakit lutut, orang tu sakit bahu dan sebagainya. Macam petang tadi, seorang makcik tu bagi audio. Assalamualaikum Ustaz, saya ni berat sangat, bahu saya, kaki saya ni tak boleh nak angkat. Berat, bukan sakit, berat sangat nak angkat. Berat nak angkat. Ini benda-benda yang berkait dengan gangguan. Kalau orang tu mana ada kita orang normal ni rasa berat nak angkat kaki, nak angkat tangan berat. Kalau ada benda yang tergantung pada tangan kita, batu ke apa ke, logiklah berat. Tapi kalau tak ada apa-apa tak berat. Sakit lain. Sakit memang rasa kalau masalah tulang ke masalah ligamen ke apa. Tapi kalau terasa berat nak angkat tangan tu, berat nak angkat tubuh, itu ada sesuatu yang tidak kena. Jadi kita sapu minyak tadi di depan ini, kemudian di belakang ini, kemudian di sendi-sendi, ataupun juga tempat-tempat yang kita selalu sakit, yang rasa berlari-lari, yang rasa bergerak-gerak, yang rasa sesak nafas, sapu kat dada dan seumpamanya. Kemudian kita guna mandian. Kita guna mandian bidara ni pastikan nak guna tu goncang dulu sikit lah bagi dia sekata. Kemudian kita sapulah. Mandian ni kalau tuan-tuan tengok mandian bidara kami ni dia tak sama macam bidara lain. Sebab dia tidak ada
pewarna, dia tak ada pewarna, dia tak ada pewangi. Jadi maknanya kita menggunakan daripada sumber pati bidara yang solid lah. Kemudian bila dicampur dengan soap base atau bahan asas sabun, dia jadilah macam ni. Yang hijau tu warna. Jangan terpedaya lah kalau orang kata. Wallahualam lah. Ada orang kata lagi hijau lagi bukan dan sebagainya. Bagi kami tidak lah. Ya. Dan bidara ni dia tak berbuih sangat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab kita tidak letakkan SLE ataupun SLS, bahan kemikal walaupun selamat yang boleh menambahkan buih-buih. Sebab kita menggunakan konsep tradisional ataupun organik, itu lagi bagus lah. Kami di pusat rawatan ataupun kami di Ikhtiar Syifa ini, maknanya meletakkan bahan itu natural yang paling-paling optimum. Sebab tu kita claim dia sebagai satu produk yang organik. Okey, baik. Kita tak ada pewarna, kita tak ada cahaya dan kita tak ada pewangi dan seumpamanya. Kemudian kita minum jus kurbi. Mandi ni bila nak mandi? Mandi di antara asar dan juga maghrib. Maknanya selepas asar, sebelum maghrib. Mandi biasa dulu. Kita mandi dengan biasa dulu, kemudian kita ambil benda ni, tuang atas tangan. Bila dah nak akhir-akhir mandi, kita pun gosok satu badan kita, jadikan dia sebagai body wash ataupun sabun mandian, macam kita guna sabun mandian lain juga. Cuma oleh kerana dia kurang buih, tuan-tuan boleh tuang benda ni, sabun ni atas sponge dulu, sponge mandian tu kan. Jadi tuang atas tu, bila gosok dia berbuih lah, mudah lah dia untuk dia rata satu badan. Ustaz, saya kerja pukul 6, baru pukul 6.30, baru sampai rumah, kadang-kadang tak sempat nak mandi sebelum maghrib. Boleh tak mandi lepas maghrib? Boleh. Dalam perubatan ruqyah, dia tidak ada pantang larang. Bila mandi dengan limau, pergi pusat rawatan, orang bagi limau purut, limau nipis, tak perlu. Orang kena campak ke belakang, kena buang dalam tempat tertentu dan sebagainya. Tidak perlu. Tuan-tuan, kalau terlepas, maknanya mandi sajalah petang tu. Kalau rasa tak dan juga, petang kok balik dah penat dan sebagainya, mandi awal pagi. Ini untuk kes kita tertentu macam tadi lah. Ya? Baik. Kemudian, itu bab mandi. Kalau ada yang nak tanya tentang mandi dan sebagainya, tuan-tuan boleh tanya, insyaAllah saya cuba jelaskan. Kemudian, kita ada jus kurbi. Jus ni, tuan-tuan makan 1 sudu pagi dan juga 1 sudu malam. Sudah cukup. 1 sudu pagi dan juga 1 sudu malam, sudah cukup. Bila tuan-tuan buka jus ni, saya ingatkan, kita dah letak terang-terang dah, keep in refrigerator tadi. Maknanya simpan dalam peti. Bila buka jus ni, pastikan terus simpan di dalam peti. Kalau boleh, kalau tak buka pun simpan dalam peti ais terus. Bukan tempat beku, tempat biasa tu lah. Jadi sebabnya dia mudah rosak kalau terdedah di tempat luar. Mana-mana jus pun macam tu. Tapi oleh kerana kita tidak menggunakan pengawet yang kemikal ini yang boleh tahan lama, bila terbuka dia cepat rosak. 2-3 hari dia boleh basi ataupun masam. Jadi bila buka, terus letak dalam peti. Minum 1 sudu pagi dan minum 1 sudu malam. Okey. Kemudian kita ada lagi jus ni, tuan-tuan, saya sebutkan dia ada daun bidara yang agak banyak dalam tu. Orang yang ada gangguan bila minum, dia mudah terasa kesan. Alhamdulillah lah, saya boleh kata 99.9% orang yang ada gangguan bila minum je sentak. Ada yang terasa macam-macam. Tengok orang. Kalau orang tu gangguan dia ringan, minum sekali je esok, Ustaz, Alhamdulillah dah tak ada mimpi, Ustaz, dah okey, dah boleh tidur apa semua. Ini sebahagian besar. Tapi ada yang gangguan 10 tahun, ada yang gangguan belah-belah tahun. Ustaz, saya minum panas dalam perut, Ustaz, saya minum berat, leher saya rasa tersangkut je benda kat leher ni. Saya rasa tak kata tersangkut macam mana pun, tak tahulah, rasa ada melekat, rasa ada benda berat kat leher. Saya kata takkanlah 1 sudu jus tu dia rasa berat, entahlah Ustaz. Itulah puan-puan, saya kata tindak balas gangguan jin menyusah-nyusahkan kita. Ada orang baru ni minggu lepas dia minum, dia kata, Ustaz, saya lepas minum sesak nafas, saya kata tahanlah sehari 2. Biasanya tindak balas tu kuat, dia terasa jin tu sakit. Yang sesak nafas, tak boleh nafas tu jin, tapi sebab dia menumpang dalam tubuh kita turut merasainya. Kemudian esoknya dia telefon, Alhamdulillah Ustaz, memang betul dah lega, banyak rasa beza pagi ni, Alhamdulillah. Saya kata Alhamdulillah, teruskan. Tindak balas dia macam-macam. Ada yang gatal, ada yang muntah darah, ada yang mengikut kadar gangguan orang tu. Jadi apa yang saya sebut ni, jangan tuan-tuan takut. Sebab kita nak berubat, kita nak bagi kesembuhan, kita tak nak dengar yang baik-baik. Sebenarnya itu feedback yang baik tu, itu tindak balas yang baik. Cuma dia datang dalam bentuk sebegitu. Sama juga kita pergi pusat rawatan, ada orang tak sedar, ada orang pengsan, ada orang mengamuk, ada orang macam-macam jenis lah. Ya, baik. Kemudian
Itu boleh minum jus kurbi 1 sudu pagi dan 1 sudu malam. Kemudian kita ada juga aman spray. Aman spray ni kita guna untuk pagar rumah. Kita guna untuk pagar rumah. Jadi aman spray Ikhtiar Syifa ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan spray di penjuru-penjuru. Pada setiap petang kita pergi ke penjuru rumah bermula daripada pintu. Kalau kita yang lagi baik kita azan, ataupun ada anak lelaki azan 7 kali. Kemudian kita pun mula spray daripada pintu, guna pusingan lawan arah jam ataupun ikut pusingan tawaf. Spray ni dia tak tajam, sebab kita pun tak nak berair sangat. Apa spray gitu je lah. Spray gitu sudah. Bagi dia agak-agak kena dinding ataupun kena dinding lebih kurang, berjalan tepi pusing. Kalau dinding rumah ataupun bumbung rumah tu tak tinggi sangat, di bahagian penjuru-penjuru utama, kalau boleh biar dia kena penjuru. Sebab apa? Sebab jin dia tinggal di sudut-sudut rumah. Jadi sebab tu bila panggil orang perawat ataupun kumpulan ma'alis, dia ambil lada hitam, dia baling di penjuru-penjuru rumah. Jadi kalau tak tinggi, biar kena. Tapi kalau rumah tu tinggi sangat, 14 kaki, 16 kaki dia punya bumbung ataupun shilling, itu tak apalah tuan-tuan, ambil syarat kat bawah saja. Buat keliling rumah 7 hari pertama, kalau boleh berturut-turut. Tak mampu, paling-paling kurang 3 hari. Tapi yang baiknya, kaedahnya 7 hari pertama tu buat tiap-tiap hari. Baru ni ada seorang telefon. Dia kata, Ustaz, saya guna bidara sejak daripada bulan 3. Sebelum ni dah berubat puluh-puluh ribu. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, lepas guna ni saya cakap dengan suami, tak payahlah guna yang lain, dah guna je konsisten. Dia dah guna 3 bulan, dia rasa kesan yang sangat baik. Kemudian dah beli untuk mak, untuk ayah. Cuma dia kata, baru-baru ni terasa balik lah macam gangguan tu attack saya kuat sikit. Dia kata macam nak mari balik. Saya kata akak guna. Dia kata yang lain guna semua, cuma spray rumah tu lama dah, lepas pun ada buat kali pertama tu tak buat-buat. Maknanya dah 2-3 bulan. Saya kata akak spray balik. Kadang-kadang gangguan ni dia hilang, dia pergi, jin tu dia tinggalkan kita sebab dia sakit dan sebagainya. Bila kita alpa dan lalai, kadang-kadang dia datang balik. Ini kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, kita sentiasa beringat diri. Saya tak minta tuan-tuan spray dengan nama spray ni tiap-tiap hari bagi yang ada gangguan. Tuan-tuan spray 7 hari pertama. Seminggu sekali tuan-tuan letak je. Saya kat rumah letak atas tangga begitu je. Tak akan tangga tingkat 2, nak naik tingkat 2. Jadi kadang-kadang anak maknanya duduk saja-saja isteri tembok. Buat macam Febris je. Tak ada masalah. Buat macam Febris je. Air garam, lada hitam. Tak ada apa pun dalam ni tuan-tuan. Yang ada adalah kita membacakan pada keseluruhan bahan ni. Ujung minggu datang satu van loading air berpuluh-puluh tong kita baca. Tiap-tiap minggu. 2 hari lepas saya pergi ke tempat penghilangan sendiri. Baca, tiup semua sekali. Kita di Bidara Ikhtiar Syifa, kita tak ambil sebotol pati tiup kemudian tiup. Tak. Kita menggunakan keseluruhan bahan-bahan tadi, kita ruqyahkan semua sekali. Sebab nak bagi satu hasil yang baik. Bukan sekadar kosmetik ataupun orang kata sekadar menempel sajalah ruqyah tu. Kekuatan kami ataupun keutamaan kami adalah pada ruqyah. Pada bahan yang tidak ada ruqyahkan, maka benda tu tak keluar jadi produk. Kalau produk habis tu, tak dan lah proses dia. Jadi kita ruqyah pula bukan sekali, beberapa hari. Bukan saya, tapi ramai tuan-tuan kumpulan mu'alij di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia. Tuan-tuan yang ada masalah lebih lanjut, kritikal dan sebagainya, datanglah berubat di pusat rawatan insya-Allah. Kalau tak boleh datang tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu memang susah tuan-tuan. Tuan-tuan guna dulu produk, kemudian datang sekali. Kemudian balik konsisten juga. Bila datang pusat rawatan, kita bagi air dan juga limau untuk 7 hari mandi. Habis 7 hari, sambung dengan set pendinding diri atau set bidara ni. Sebulan ataupun 2 bulan, datang pula. Kalau saya cakap datang tiap-tiap minggu, susah. Kalau nak datang sebulan sekali pun susah juga. Yang dekat-dekat boleh lah. Tapi kalau yang jauh-jauh sudah susah. Datang tak apa. Ada ramai pun sakit dan pengguna kami, Alhamdulillah. Yang setahun lepas cerita sembuh, Alhamdulillah Ustaz, sembuh. Yang sebelah sini pun sembuh, Alhamdulillah. Mari dia cerita dan sebagainya, seronok. Kita bila dengar orang sembuh ni rasa seronok. Saya bila orang telefon, Ustaz, saya dah baik Ustaz. Macam yang saya cerita 2 minggu lepas, mari seorang sahabat nama Ayub, mari cerita nak ajak saya nak bagi tahu dia nak pergi melangsungkan perkahwinan walimah, tapi kat Kedah. Jadi dia taklah jemput, tapi cerita datang tu nak cerita benda tu je. Saya kata saya dah kenapa? Dia kata, Ustaz, kalau nak jumpa sekejap. Kenapa? Dia kata, apalah, dia datang nak cerita. Dia Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dekat 2 tahun guna bidara ni tuan-tuan, konsisten. Datang pusat rawatan, saya rasa dalam 3 kali. Bertunang tak kahwin, nak putus, tunang dia termakan benda-benda orang buat dan sebagainya lah. Alhamdulillah melangsungkan walimah. Saya kata nanti lepas kahwin bawa lah isteri
datang sekali. Kalau ada lagi ni simptom, terus je guna buat suplemen, insya-Allah. Yang macam banyaklah kalau nak cerita testimoni ni, banyak kita ada testimoni tiap-tiap hari tuan-tuan kita keluar. Testimoni tu sama sekali kami tak recycle. Ada setengah orang mungkin duk ulang testimoni sama, tak. Kami tak ulang, tak post testimoni sama, melainkan ada time-time buat ayat kooperatif. Tapi setakat ni tak ada. Dari mana bulan ni tak ada. Tiap-tiap hari buat yang baru. Sebab kita orang tunjuk. Kita pun tak ada gambar dan sebagainya sebab kita tak minta. Kadang-kadang ada juga yang kita tanya khabar, kita minta. Tapi banyaklah kalau jenis yang telefon saya tu, Ustaz, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, bila orang sembuh, itulah kepuasan saya. Sebab itulah yang ditinggalkan oleh Allahyarham Tuan Guru ataupun Allahyarham Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus. Perkataan dia, bila orang sembuh, puaslah ana. Itu detik yang saya ingat, yang saya jadikan inspirasi dalam diri, dan selalu staff ataupun saya, tim saya sebut, Ustaz, kita kena teruskan perjuangan Allahyarham Datuk. Dia sebut, bila orang sembuh, puaslah ana. Jadi itulah juga kepuasan saya bila dengar cerita, Alhamdulillah tuan-tuan sembuh, Alhamdulillah dah lama guna baik dan sebagainya. Ada tak sembuh? Mungkin ada. Ada yang telefon kita, Ustaz, saya guna bidara tak ada rasa apa. Saya kata, wallahualam, minta maaf, mungkin tak sesuai dengan kita punya produk. Nak kata dia tak ada gangguan apa, wallahualam lah. Ada orang dia tak ada gangguan, dia ada masalah lain, tapi dia terasa seperti gangguan. Bila guna, maka tidak ada, maka boleh jadi juga macam tu. Baik. Kemudian kita ada satu lagi lotion. Ini tak lebih panjang lah. Lotion atau perfume ni kita boleh guna sebagai alternatif lah. Maknanya kalau kita memang ada gangguan, boleh gunalah set lengkap ni. Ada 5 ni je. Ini boleh sapu bila-bila masa lah. Dia lebih lama tahan. Dan kalau orang tua yang duduk di ward dan sebagainya tak boleh nak dimandikan, maka boleh sapu dengan lotion foam bidara. Nanti goncang-goncang, kita panggil juga sebagai buih bidara. Goncang-goncang, dia keluar sebagai buih macam tu. Dia keluar sebagai buih tu, sapu je lah. Dia kering, dia tak melekit. Baik. Macam semalam Semalam ke ada seorang tu, dia ada tim saya bagi tahu, seorang kakak tu, dia ayah dia masalah, duduk di hospital dah, sakit, macam tidur tapi tak tidur, senyap je. Jadi saya kata kena bincangkan doktor kalau nak guna. Sebab ada kes bila dia guna, ayah dia celik daripada pejam lama, tuan-tuan, duduk dalam wad berbulan-bulan, pejam je macam tidur. Macam kena stroke lah, koma, tapi tak tahu penyakit. Bila sapu dengan minyak bidara, ayah dia celik pula, tak tutup mata. Marah dia. Saya kata, saya tak sebut kat dia, tapi pada pengalaman kita, ini ada gangguan saka yang lama lah. Mungkin dia dulu bersilat dan sebagainya. Ada cerita dia, saya tak ingat lah. Jadi demikianlah tuan-tuan, banyak kalau nak cerita gangguan ni, banyak. Kalau saya ada, kita letak folder testimoni tu, kita tayangkan sikit. Okey. Ni cerita testimoni lah, banyak lah. Nanti dia pusing. Banyak testimoni ni kalau nak tayang banyak. Jadi segala puji pada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kami kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap kesembuhan yang ada. 3 golongan yang boleh guna bidara Ikhtari Syifa. Yang pertama, orang nak merawat masalah gangguan. Yang kedua, orang nak scan apakah dia ada gangguan. Yang ketiga, orang nak mendinding diri daripada anasir ataupun gangguan-gangguan. Macam tadi, yang petang tadi, bagi tahu. Dia ni anak tidur, selalu je rasa macam ada benda tarik kaki. Kita nak tidur ada rasa benda tarik kaki. Kita bangun tidur ada lebam-lebam kat kaki. Itu tanda-tanda gangguan. Dia tak boleh masuk dalam badan kita. Dia cuik-cuik badan kita. Dia gigit-gigit kulit kita. Itu pasal merah, itu pasal lebam. Begitu. Kalau tengok kat testimoni yang sedang berjalan tu, banyaklah saya suami sapu spray tak ada apa-apa. Syukur tak ada lagi rasa benda mengugut di tapak kaki. Ni cerita macam tak adil lah tu. Alhamdulillah tidur malam rena, rasa badan sakit ada. Cerita dia panjang tu, cuma kami ambil caption yang pendek-pendek lah. Cerita-cerita yang dia cerita panjang macam-macam tu, kadang-kadang tuan-tuan kami tak ambil lah. Kita pun tak nak orang kata ni sangat kan. Kita ambil yang benda-benda positif. Nak cerita, dia cerita, Ustaz, lepas saya tu, saya tak ada ni. Macam-macam pernah saya ceritakan. Lepas daripada sapu spray bunyi gedug-gedug keliling rumah. Lepas daripada spray rumah, maka pintu tertutup dengan sendiri. Lepas daripada sapu, nampak ada jumpa tanah dalam rumah dan sebagainya, macam-macam lah. Ada yang komen nak order mandian bidara pun, PM kami PM dalam inbox, insya-Allah ada tim bantu dan dia boleh explain dah apa benda-benda yang kita boleh
suggest untuk berdasarkan kes. Tak sama. Kalau tuan-tuan nak scan, tuan-tuan pakai minyak dan mendian ataupun 3 ni adalah yang terbaik lah. Ini kalau kita nak scan. Kalau kita memang ada gangguan, wajib paling kurang 3 ni. 167 wajib paling kurang 3 ni. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan, okey, orang ada gangguan. Dia PM kita. Dia kata dia ada gangguan. Ustaz, saya ada gangguan. Tapi saya nak beli spray lah. Sebab spray 35 murah. Jom mahal 69. Jadi saya kata tak ada masalah tuan. Tak ada masalah. Tapi yang ada masalah dia. Kenapa nak spray rumah? Jadi tak kena konsep. Jadi saya ingatkan tuan-tuan yang dirahmati Allah pada diri saya. Kalau kita boleh kita membeli bukan kerana harga. Kami pun jual harga yang kita tetapkan kadang-kadang. Tak ada. Kita tak ada mandian RM25, RM15. Kita tak ada. Sebab proses kita susah. Segala jualan kita bagi royalti keuntungan kepada pusat rawatan untuk bantu NGO atau organi Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia. Proses kita, tujuan bila kita bagi kepada situ untuk imbuhan kepada perawat-perawat yang baca dan sebagainya. Sebab kita bukan pasang keset. Kita ada orang baca. Daun bidara kita petih. Daun bidara asli. Kadang-kadang tak cukup pergi cari daun sana apa semua. Kita tak ambil daripada yang Cina dan sebagainya yang maknanya yang tak tahu mana sumber lah. Tuan-tuan, mudah ceritanya tak begitu. Kita buat dengan ilmu, dengan apa yang kita boleh usahakan sebaik mungkin. Bahan-bahan tu semua daripada tangan kita. Sebab tu bidara ikhtiar syifat tuan-tuan, pergilah kilang satu Malaysia. Tuan-tuan tak akan jumpa. Kami bukan bidara OEM. Kalau tuan-tuan tak akan jumpa. Jus kurbi, carilah 10,000 kilang yang boleh keluarkan. Tak ada tuan-tuan. Kami 15 kali jumpa dengan Mardi. Dapatkan kelulusan KKM, dapatkan lab test, dapatkan chef life tempoh jangka hayat, dan sehingga kami dapat nombor mall KKM. Semua produk ada KKM. Kita dapat nombor mall KKM. Dan Mardi pun Alhamdulillah sangat-sangat respect dengan apa yang kita usahakan. Kita kopek 45 kilo sehari buah kurma ajwah tu tuan-tuan. Bukan kita masuk dengan batang-batang dengan daun. Kita tak buat macam tu. Sebab kita nak bagi orang makan, optimumkan hasil. Bukan nak suruh bagi orang makan ranting buah kurma. Kalau setengah kilang besar, dia mesin besar yang dia 30,000 tu, 40,000 tu, dia blend semua sekali. Kami tak. Daun bidara kita bukan blend ranting. Kita ambil daun je. Sebab khasiat utamanya duduk pada situ. Jadi proses kami ni susah. Tuan-tuan beli kereta sama tayar 4, sama ada steering, ada gear, boleh naik. Tapi harga kereta tak sama sebab kualiti tak sama. Sama juga kalau tuan-tuan nak compare harga atau kalau tuan-tuan tak mampu, kemampuan, tak ada masalah nak beli bidara lain. Cuma apa yang kita boleh kita cerita adalah dari sudut bagaimana proses yang kita buat dengan harga yang kita letak itu adalah sesuai untuk apa yang kita buat lah. Sebab kita ada pusat rawatan nak bantu, kita ada perawat yang kalau ada sakit hati dan sebagainya. Lagi daripada tu kita ada tim lah, kos untuk marketing dan sebagainya untuk kita sebar luaskan ilmu ni. Kalau kita bagi lillahi ta'ala, tak ada orang lah kenal produk ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi proses bidara ikhtiar syifat ini dia eksklusif, dia tidak ada di mana-mana kilang lain. Selagi tak berlaku proses ruqyah beberapa hari atau 3 hari minimum, kami tak keluar. Guna produk jus kurbi, guna semua daun bidara asli dan lain-lain. Yang lebih penting tuan-tuan, yang membaca ni bukan baru khusus berubat 2 hari kemudian ruqyah bidara ni, tidak. Sebab nak lagi seorang perawat di Darussalam perlu melalui 1 tahun pengajian. 1 tahun pengajian, ada kuliah lanjutan tiap-tiap bulan, ada 3 kali ujian tasmik, termasuk ada tasmik bahan, ada 20 jam pertama tiup saja pesakit. Ini peringkat latihan dia, peringkat praktikal. Kemudian 10 jam lagi kena baca dan kena sentuh pesakit. Kemudian 10 jam terakhir kena merawat pesakit terus dan mengenali masalah-masalah pesakit. Barulah dapat ijazah Perubatan Islam Darussalam Malaysia. Yang ada ijazah ni lah yang duk tiup benda-benda ni, yang duk berubat tiap-tiap hari. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada perawat-perawat di Pusat Rawatan Islam Darussalam yang sama-sama bantu tiup dan sebagainya. Apa yang tuan-tuan sembuh tu adalah hasil daripada usaha bersama yang bantu untuk kesembuhan tuan-tuan. Yang bantu tiup dan sebagainya tadi. Jadi begitulah saya boleh cerita lebih kurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan atas perkongsian kita pada malam ni lah. Okey, ada yang komen ke? Jadi saya kena buka kadang-kadang dia tak keluar komen phone saya ni, saya heran betul. Jadi saya kena tengok 2-3 kali. Banyak soalan-soalan ni. Okey, minta maaf ya. Ustaz, saya jawab beberapa soalan. Ustaz, macam mana fungsi atur raya? Tadi saya dah cerita dah, atur raya tak ada fungsi. Fungsi dia ganggu orang je tuan-tuan.
Kita tak naklah cerita hantu pelik-pelik, kita bukan paranormal nak cerita banyak hantu pelik-pelik, kita cerita ilmu agama sebagai panduan kehidupan kita. Muhammad Adi Daud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sazrin Safar, Assalamualaikum Ustaz. Kalau pada tubuh ada lebam biru selepas guna produk ni, gangguan sihir atau saka? Wallahualam, saya tak nak menyatakan benda tu sihir ke, saka ke, santau ke dan sebagainya. Selepas kita guna, baik, ini tindak balas. Kita ada gangguan, sama ada kita sedar ataupun tak sedar sebelum ni. Lepas pada kita guna, ada orang dia rasa panas, ada orang dia rasa gatal, ada orang sendawa tak berhenti, ada orang dia termuntah dan seumpamanya. Ada orang keluar lebam-lebam pada badan, ada orang keluar bintik-bintik merah pada bulu roma. Saya tunjuk, ini kes yang berlaku, yang cerita depan saya di Melaka. Ustaz, dia kata saya lepas guna set ni, kemudian saya minum jus kurbi 2-3 hari, keluar bintik-bintik hitam di kulit. Dia kata, kenapa Ustaz? Saya kata, tak apa Kak bertahan guna. Alhamdulillah, lepas tu baik. Yang datang sedih kat pejabat, duduk atas kursi sebelah ni, bawa anak, lepas minum jus, bengkak kat sini, lepas tu bengkak kat sini. 3 kali pergi hospital ambil darah. Doktor suruh pergi kali keempat, sebab tak tahu apa penyakit. Dia kata tak nak. Lah dia datang jumpa saya. Saya pun bacalah sikit. Saya kata tak apalah, insya-Allah ini sebab miniju ni dia memanglah kalau ada gangguan. Memang dia ada gangguan lah, sebab mak dia dah banyak kali datang. Kena pula pada anak dia. Lepas daripada 3 minggu dia minum, naik sini, lepas tu naik sini sekali lagi, hilang. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sama juga bila kita guna, dia mari tarik-tarik kaki kita, atau ada lebam-lebam, maknanya dia marah kita guna. Dia marah kita guna. Jadi kita nak benar, nak meraihkan dia, nak mengalah kepada dia, ataupun kita nak kalahkan dia. Kalau kita nak mengalahkan dia, kita pun berhentilah, jangan guna. Tuan-tuan datang pusat rawatan, sama juga. Dia rukiahkan balik, lebam sana, lebam sini, demam. Kita pun tak nak datang. Bila kita tak datang, tak berubat, menanglah dia. Bila tuan-tuan guna, nampak tindak balas tuan-tuan tu guna. Tuan-tuan ingat dalam hati, sekarang kau rasa. Kalau kau nak duduk lagi, kau rasa. Biar dia sakit. InsyaAllah lama-lama dia hilang. Lama-lama dia tinggalkan kita, insyaAllah. Ustaz, kalau rumah kita kadang-kadang ada bau bangkai, itu sihir atau santau. Saya, macam saya sebut tadilah, saya tidak minat untuk mengjustifikasi ini sihir ke, saka ke, santau. Sama juga bila tuan-tuan guna bidara, telefon saya, Ustaz, saya ni saka. Tak payah cari tuan-tuan. Kita nak cari buat apa? Kalau kita kata santau, apa nak buat kalau kita kata santau? Kalau kita kata sihir, apa nak buat? Kalau kita saka, apa nak buat? Hak tentunya kalau kita kata saka, kita akan mulalah salahkan mak ni ayah dulu ni tak buang ni, nenek lah ni. Nampak? Kan merosakkan silaturahim. Bukan masalah mereka pun tidak tahu, kadang-kadang tidak ada ilmu tentang tu dan sebagainya. Kalau kita kata sihir, mulalah kita cari siapa ni yang deki dengan aku dan sebagainya. Macam ada bau ni seorang kakak datang duduk sini, duduk sebelah ni. Saya tanya saya kata akak daripada mana? Dia cerita, dia kata, Ustaz, saya ni sebelum datang sini, saya datang satu pusat rawatan. Lepas datang pusat rawatan tu, saya rasa tak sedap hati betul. Itu saya cari-cari, jumpa kat sini, saya datang sini pula. Dia baru daripada pusat rawatan tu terus datang sini. Saya kata, kenapa Kak? Dia kata, saya pergi pusat rawatan tu, dia pun tak baca apa sangat. Dia baca Al-Fatihah, baca sekejap je. Lepas tu dia cakap kat saya ni susah sikit, sebab jin saya lebih 25 ekor. Kalau lebih bawah 25 ekor, okey, dia kata biasa senang settle. Tapi sebab ni dekat 50 ekor. Dia kata, saya dengar tu, saya sudah, dia cakap. Lepas tu dia tanya pula, masa kerja dulu ada tak bergaduh-gaduh dengan kawan, ataupun kawan yang tak puas hati, ataupun clash dengan kawan? Dia kata, tak tahulah, masa kerja tu mungkin ada lah orang yang kadang-kadang selisih faham. Dia kata kena tengok-tengok tempat kerja tu kalau kita bergaduh. Kakak ni pun dia rasa pelik lah, sebab dia pun jawab balik. Dia kata, saya dah dekat 10 tahun berhenti kerja. Ustaz juga kawan tu, nama pusat rawatan pun macam Islam juga, canggih betul. Logo dia apa semua saya tahulah, dia dekat sini saja. Kawan tu pun bila sebut 10 tahun bekerja macam terkilan. Dia ceritalah macam terkilan sikit, dia pun dia pusing jugalah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kita tak perlu cari, dan perawat juga tidak boleh menuduh. Bahkan seorang perawat, walaupun dia baca ayat ruqyah, Quran dan sebagainya, tapi kalau dia boleh sebut jin berapa ekor ni, saka ni, itu kalau dia sebut bilangan-bilangan jin tu menunjukkan dia ada hubungan dengan jin. Tak boleh kita merawat dengan dia. Kalau dia sebut sihir, saka dan sebagainya, itu tidak semestinya dia menggunakan jin. Kerana dalam bidang ilmu, kita boleh mengenali kecenderungannya ke mana. Tetapi dia tidak sesuatu yang pasti. Jadi bila kita tu sebut ni saka, ni sihir dan santau, takut dia menjadi satu tuduhan.
bila jadi satu tuduhan, salahlah pada kami ataupun seorang Islam itu bercakap benda yang tidak ada bukti yang jelas pada dirinya. Jadi tapi kita dah cerita sebelum ni, tanda sihir apa, tanda saka apa, tanda santau apa, ukurlah dengan masalah masing-masing. Kita sebut kalau gigi berkacik tengah-tengah malam ataupun mimpi bayi bagi orang perempuan, ianya termasuk dalam tanda-tanda gangguan di dalam kategori saka kecenderungan dia. Kalau orang lelaki gigi berkacik banyak, kalau orang perempuan mimpi bayi, mendukung bayi dan sebagainya. Tapi adakah kami kata seseorang ni saka? Wallahualam, kita tak nak menjustifikasi ataupun mengatakan orang ni sekian. Tapi kalau kita dah cerita ilmu-ilmu ni daripada 30 tanda gangguan, yang ni tanda saka apa dia, tanda sihir apa dia, tanda santau apa dia, tengoklah pada badan masing-masing ya. Begitulah. Kuzani sama-sama balik ucapan terima kasih. Jadi saya rasa dah panjang juga malam ni saya ceritakan tentang masalah bidara dan apa yang tuan-tuan tanya ni. InsyaAllah mudah-mudahan boleh memberikan satu kesan yang baik. Dan kalau tuan-tuan tengok kat testimoni kat situ tu, dia duk rotate ataupun dia duk pusing tu tak habis-habis lagi. Memang kita ada dekat 300 ni pasal kita baru numbering daripada bulan 2 ataupun bulan 3 tahun baru-baru ni. Jadi saya kata kepada tim, kita buat nombor, nak tengok rekod berapa orang bagi feedback yang sangat baik. Jadi start daripada tu kita ambil satu sehari, kita tak pula banyak-banyak sehari kan, orang tak ada baca, kita simpan satu sehari setiap hari kita post. Alhamdulillah tuan-tuan, kami sebut testimoni yang kita tuan-tuan nampak dalam Facebook setiap hari keluar di newsfeed tu, itu bukan recycle, itu adalah testimoni baru setiap hari. Tuan-tuan boleh like page Ikhtiar Syifa HQ, tuan-tuan boleh follow sebagai see first. Nanti nampaklah informasi yang kita kongsikan dalam web ikhtiarsyifa.com.my. Kita dah kongsikan banyak artikel-artikel, bahan-bahan tentang ilmu yang berkait dengan gangguan jin ataupun amalan seseorang. Tu dia kata saya dengan suami dah tak ada gaduh-gaduh. Alhamdulillah. Setakat ni Alhamdulillah tidur senang. Banyaklah. Kalau kes nak cerita orang boleh tidur senang ni Alhamdulillah lah. Kalau kes cerita ni banyaklah. Mak guna bawa cepat sangat dia pusing. Badan anak cegah tak weak macam sebelum ni. Sekarang Alhamdulillah. Nampak berdiri saya tak ada lagi mimpi-mimpi pelik. Rumah pun tak ada dengar bunyi-bunyi. Alhamdulillah perubahan. Suami tak mengacau lagi. Sebelum ni suami mengacau. Macam-macam lah cerita tuan-tuan. Tuan-tuan tengok je lah dia punya testimoni yang pusing-pusing tu saja saya display. Tak pernah pun kita tunjuk macam ni. Cuma kita tunjuk untuk tuan-tuan sebagai orang. Sebab ada sebahagian daripada kita ni dia tak boleh terima dan dia tak boleh percaya ilmu benda-benda gangguan jin ni. Jadi dan sekarang ni pun ada mereka-mereka yang terlibat dalam bidang perubatan yang tidak percaya pada benda-benda ni, menafikan tentang tindih ataupun jin penindih orang yang tidur, menafikan gangguan histeria berkaitan dengan jin, menafikan gangguan jin dan sebagainya. Dia berkaitan dengan mental, emosi dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, belajar dan mendalami lah. Dan kadang-kadang kalau tak kena pada batang hidung kita sendiri atau keluarga kita, memang macam tu lah kita. Sebab kita rasa kita banyak ilmu. Bila kena pada anak, keluarga diri sendiri, barulah kita sedar bahawa ilmu yang kita ada dalam bidang itu kadang-kadang terlalu sedikit berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran, tengok hadis, kita tengok kisah sahabat-sahabat, tengok ulama mubat dan sebagainya, insya-Allah kita akan lebih baik lah, insya-Allah. Jadi saya kira malam ni setakat ni saya ucap terima kasih pada semua yang menonton. Kita dah sebut tadi tentang berapa jenis daun bidara. Mudah cerita tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada gangguan, set pertama tuan-tuan nak beli full set, tuan-tuan rasa berat, set pertama tuan-tuan nak beli, tuan dapatkan satu mandian, tuan-tuan dapatkan satu minyak, atau balik saya tunjuk ni, tuan-tuan dapatkan satu minyak bidara dan tuan-tuan dapatkan satu mandi, kemudian sapu, kemudian minum. 3 ni insya-Allah. Tapi kalau memang confirm ada gangguan di rumah, maka kena ambil sekali dengan spray lah, insya-Allah. Ini cukup dah. 4 ni kalau tuan-tuan boleh ambil 4 ni, insya-Allah. Maknanya kalau tak ada tindak balas, tak ada kesan, tak ada gangguan lah tu. Begitu je. Kalau tuan-tuan guna satu, susah juga. Tuan-tuan sapu minyak ke dia berlari-lari. Tuan-tuan minum ataupun mandi saja, dia ada dalam rumah, duk mencubit-cubit dan sebagainya. Sebab tu kalau boleh guna yang full set 4 ataupun 5 tu, komplit set rawatan lengkap. Sekali tuan-tuan beli walaupun 200 lebih full set, tapi tuan-tuan puas hati dalam seminggu ada tindak balas, iyalah tu ada gangguan. Dalam bila guna seminggu dah makin baik, Alhamdulillah. Kalau lepas minggu tak ada rasa apa-apa, tak ada tindak balas apa-apa, maknanya tuan-tuan pun tak nak beli lagi pun tak apalah.
Tapi kalau tuan-tuan guna satu, susah kita nak identify. Ni dia guna, Ustaz saya lepas mandi macam ni pula lepas. Kita kata pagar rumah, guna amal spray. Minum untuk masalah dalam badan, merawat daripada dalam. Sapu, mandi. Ada tujuan-tujuan dia lah, sebagaimana kita dah cerita. Baik, jadi saya ucap terima kasih pada semua yang menyertai ataupun memberikan tontonan pada malam ni. Jangan lupa share, tag rakan-rakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perkongsian. Dan malam ni agak lama, saya agak nak sekejap tapi lama pula. Saya ucap terima kasih kepada semua yang memberikan komitmen dan berkongsi siaran ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan. Dan sempena dengan tahun baru ini juga, jangan lupa niatkan azam baru, perubahan baru, kehidupan yang makin baik dan sebagainya. Kita dengan Allah lah yang mesti lebih dekat dan lebih baik. Kita dengan Allah ya yang kena hijrah, termasuklah diri saya sendiri tuan-tuan. Sama-sama kita hijrahkan hati, sama-sama kita hijrahkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Kerana manusia ni hidup dunia ni sementara sahaja, yang kekal adalah di akhirat. Dunia jambatan di akhirat. Sudahlah, panjang pula nanti jadi ceramah ataupun kuliah pula. Dunia jambatan di akhirat, kita nak berlari-lari bukan nak duduk atas jambatan, kita nak pergi tempat tujuan itu tadi. Jadi dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Kalau dunia tak tanam apa-apa, akhirat nak petik buah apa? Jadi tanam banyak-banyak kat dunia, petik di akhirat nanti, insya-Allah. So jaga diri, patuh SOP dalam musim-musim COVID yang masih ada ini. Moga-moga Allah lindungi kita daripada segala bahana ataupun bencana, musibah, masalah COVID virus dan seumpamanya, insya-Allah. Terima kasih pada semua dan kita jumpa lagi akan datang. Mohon maaf salah silap saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.